Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita dah habis dengan chapter 1, maka kita nak masuk dengan chapter 2. Chapter 2 ni adalah merupakan chapter yang for me is paling penting disebabkan dia adalah basic kepada semua chapter-chapter yang lain. So, make sure you pay extra attention to it, okay? Dan disebabkan chapter 2 ni banyak sangat, jadi kita akan split 2 minggu lah. So, the first week kita akan tengok cell structure and function sampailah habis I think sampai cell membrane ini kita akan tengok sampai sini sahaja untuk minggu yang pertama lah. Alright, so kita start tolong pay attention to it. And for your info, ini adalah saya punya specialty, saya punya degree memang berasaskan, memang saya ambil this, saya belajar dululah dengan lebih detail. So, you can say that I expert lah dalam topik ini. So, if you have any question, you may ask me, okay? Okay, by the end of this lesson, kita start dengan 2.1. You should be able to state, bukan describe. State tu means nyatakan saja the three principal theory. Means awak hanya perlu hafal lah kalau awak faham lagi bagus. Then you kena explain the structures of prokaryotic and eukaryotic cells. Awak kena tahulah apa dia the component of the prokaryotic cell and the component of eukaryotic cells dan apa yang membezakan mereka. Awak kena tahu the differences between these. Dia tak susah awak jangan risau. And then eventually awak kena be able to illustrate and compare the structure of eukaryotic and prokaryotic cell. Awak kena lukis dan awak kena membanding beza dia punya structure of both prokaryotic and eukaryotic cells. Alright. Bila awak belajar, make sure awak fokus kepada ini. Awak tak perlu baca lebih-lebih. Awak tengok saja kepada learning outcome yang kita panggil LO. Itu saja yang dikatakan syllabus lah. Lebih daripada itu atau kurang daripada itu tidak boleh. Kita hanya bergantung pada ini saja. Okay, so kita start dengan the three principle of cell theory. Okay, basically all organism. Bila kata organism itu adalah benda hidup. All organisms are made of cells, diperbuat daripada sel. Contohnya inilah kita ada tikus ni, yang mana daripada mana asalnya? Daripada cells. Okay, the origin is from the cell. Kita pun asalnya daripada sel. Memanglah dalam Quran kita katakan manusia diciptakan daripada tanah kan, tetapi itu adalah in religious point of view. Tetapi daripada tanah itu diciptakan maka hasillah cells lah. Okay, itu adalah filosofi agama yang we do not want to go into more details. Kita hanya faham based on science. Okay, all organism are made up of cells. Dan sel ini adalah the basic units of structure and function in living things. Bila kata basic unit, maksudnya dia adalah asas. Contohnya kita nak bina rumah. Okey, apakah asas pada rumah? Kena ada batu bata. Ibaratnya inilah untuk membina sebuah organ. Contohnya kita memerlukan banyak sel yang arrange kepada tissues lah. Okey, itu adalah yang nombor 2. And all cell derive from pre-existing cells. Maksudnya daripada satu sel, macam mana dia dapat satu sel? Ia berasal daripada satu cells yang lain. Dia asalnya daripada satu sel, now they divide through cell division, dia become 2 sel. Itu yang dikatakan all cell derived from pre-existing cells. Dan ada 2 jenis, there are 2 types of cell. The first one is the prokaryotic cell, iaitu contohnya adalah bakteria. Dan yang kedua kita ada eukaryotic cell. Ini adalah cells kita lah. Protista, fungi, cendawan semua tu, binatang, segala binatang dalam dunia, and pokok, itu adalah dipanggil eukaryotic cell. Kenapa dia panggil eukaryotic? Sebab dia ada nukleus. Kenapa dia panggil prokaryotic? Bakteria ni dia tak ada nukleus. Itu adalah perbezaan yang utama lah. Bila dikatakan what makes prokaryotic cell different from eukaryotic cell, you kena cakap prokaryotic cells has no true nucleus, manakala eukaryotic dia ada true nucleus. Alright, nanti kita tengok. Kita start dengan prokaryotic cell, which is a bacteria. Bila kata prokaryot, pro means before, karyo means karyon, itu adalah nukleus. Prokaryot sebelum nukleus, maksudnya tidak ada nukleus. There is no true nucleus, alright? Untuk this bacteria lah. Tak kisahlah Staphylococcus aureus, kelas Clostridium tetani, Clostridium dan sebagainya. All those bacteria yang awak hafal, yang awak tahu itu adalah prokaryotik. Okey, memang saya suka hafal nama bakteria. Ini adalah Escherichia coli. Ini adalah E. coli. Ya ke? Oh, tidak, abaikan. Sila. Ya juga, betul, lebih kurang. Okey. Now kita nak tengok dia tidak ada nukleus. Kita tahu nukleus inilah tempat di mananya DNA itu disimpan kalau dalam eukariot. Tetapi disebabkan bakteria ini tidak ada nukleus, maksudnya sekarang dia punya DNA itu dia memang ditinggalkan di dalam cytoplasm begitu sahaja. Okey.
dia akan bergumpal dekat satu region yang kita panggil nukleoid. Dia tidak ada nukleus, tapi dia ada macam ibaratnya tali tu dia gumpal-gumpal, dia letak dekat satu sudut. Satu sudut itu dipanggil nukleoid. Okey, itu adalah bakteria. And then kalau you tengok, dia sangat-sangat kecil awak memang tak nampak dengan mata kasar awak. Kalau awak nampak ajaib betul je, maybe awak X-Men ke, awak mutasi ke, okay? But lahiriahnya manusia memang diciptakan tidak boleh nampak bakteria. Sebab kalau awak nampak bakteria, awak memang takut. Bakteria ni ada berada di mana-mana. Okay? In fact, di gigi dan sebagainya. And then awak dekat punya jerawat tu, lagilah banyak bakterianya kan. Okay? Dan kalau you tengok prokaryotic cell, which is the bacteria, inilah dia punya what we call organelle. Organelle itu adalah organ means perkara yang penting. L tu menunjukkan kecil lah, adalah perkara-perkara kecil di dalam sel yang kita akan tengok into more details, alright? Ini adalah illustration, ini adalah gambar sebenar under microscope, electron microscopy. Okay, contohnya ni adalah Bacillus coagulans, alright? So, mari kita tengok the details, the characteristic of prokaryotic cell. As I said, DNA dia tidak enclosed in nucleus sebabkan dia tak ada nucleus. Inilah yang membezakan prokaryotic cell dengan eukaryotic cell. And DNA dia berbentuk circular. Apa yang dikatakan circular? Maksudnya, dia adalah macam getah, you know. Getah tu kan dia bersambung, betul tak? Okay. Dia tidak ada penghujung. Okay, melainkan awak gunting lah. Tetapi in this case, dia dia adalah dalam berbentuk gelung macam ni. Dia tidak ada putus. Tetapi untuk eukaryotic cell, kita punya DNA memang ada penghujung. Ada start, ada penghujung. Tetapi tidak untuk prokaryotic cell. Dia punya DNA memang berbentuk bergelung lah. Dia adalah circular, bulat kita panggil. Okay, tolong faham. Dan it lies freely in cytoplasm. As I said, dekat satu region, satu sudut yang dipanggil nuclear region. Kalau awak nampak dekat sini, inilah dia macam ada segumpal tu, itulah dia DNA. And this region kita panggil nucleoid region. Adakah prokaryotic cell ada nukleus? Tidak ada sebab dia prokaryot. Pro sebelum karyot nukleus, sebelum kedatangan, sebelum kewujudan nukleus. Dan DNA dia pula dia tidak ada associated with histone protein. Apa itu histone protein? Kalau dalam eukaryotic cell, kita punya DNA tu dia terlalu halus. Jadi dan terlalu panjang. Jadi macam mana dia nak compactkan dalam bentuk what we call chromosome? Kita akan ikat, ikat dekat satu protein yang dipanggil histone. Ibaratnya benang kan, kalau awak tengok, awak tarik benang panjang-panjang, apa yang berlaku? Susah benar nak tengoknya. Jadi untuk susun dia elok-elok, kita gulung dia dalam gelendung benang. Gelendung itu ibaratnya itulah dia histone protein yang akan wrap the DNA around the gelendung benang. Barulah dia boleh compress to become this what we call a chromosome structure. Nanti kita akan tengok dalam chapter 3. But untuk bakteria dia tidak ada histone, means that macam ni je lah, tak ada histone pun. Dia adalah solely this what we call DNA saja. Itu bakteria prokaryotik. Dan disebabkan bakteria ini, prokariot ini terlalu kecil, apa berlaku? Dia tidak ada banyak organelles. It don't have this membrane bound organelle, contohnya mitochondria, nucleus. Apa itu membrane bound? Basically yang bulat ni, let's say nucleus tu, inilah yang dipanggil membrane. How to say? Macam structure yang membentuk the organelle. Dia tidak ada mitochondria. Kalau you tengok mitochondria, lukisan mitochondria, dia ada double membrane organelle. Dia ada membrane pertama, dia ada membrane kedua. Ceritanya sekarang bakteria ni tak ada sebab dia terlalu kecil. Nanti saya akan cerita sikit lah pasal mitochondria ni, seronok ni extra info yang saya akan cerita later. But they don't have this membrane bound organelle such as mitochondria and nucleus. And disebabkan actually membrane bound ni dia besar. Bila dia besar, dia akan membuatkan sel itu saiznya lebih besar. Jadi bila tidak ada mitochondria, tidak ada nucleus, that's why lah size of the bacteria itu adalah sangat kecil. Tetapi dia ada ribosome. Ribosome ni penting untuk menghasilkan protein. Tetapi dia punya ribosome adalah 70S, jenis 70S. You tak perlu tahu lebih detail apakah dia S itu, tapi you just have to know dia 70S unit.
di mana dia terdiri daripada ribosom ni ibarat roti burger. Kita akan ada roti besar, kita ada roti yang kecil. Tetapi basically roti besar untuk this prokaryote dia adalah 50S. Yang bawah ni roti kecil itu 30S. Logiknya macam 50 tambah 30 je 80 kan? Tidak bila diorang ni bersama, diorang ni combine, dia become 70S. Ibaratnya 50 tolak 30 tolak 10 dapatlah 70S. Complete ribosome. But this we call ribosome lah. Cuma jenis dia adalah 70S. Berbanding dengan eukaryote dia lain, dia bukan 70S. Nanti kita akan tengok. Bakteria pula, certain bakteria ni dia ada dua DNA tau. Dia bukan hanya ada this what we call the primary DNA, the circular DNA yang saya dah explain tadi. Dia juga ada this another smaller circular DNA yang bulat-bulat ni, bulat-bulat kecil ini yang dipanggil plasmid. Apa dia plasmid ini? Basically kalau awak nak tahu bakteria ini, dia memang boleh hidup dekat extreme environment. Dia boleh hidup dekat kawasan yang panas sangat-sangat, tapi tak semualah. Kawasan yang masin sangat-sangat. Basically DNA yang ada itu hanya memberi karakter yang biasa kepada bakteria. Dia akan bagi let's say DNA ni ada information about the tail, about the fimbriae dan sebagainya. Tetapi yang memberi karakteristik untuk advantageous karakteristik yang membolehkan bakteria ini hidup dekat extreme environment, itu adalah dia punya information itu berada di dalam plasmid. Sekiranya let's say bakteria ini dia ada gene yang membolehkan dia tahan panas. Dia boleh hidup dekat yang membolehkan dia tahan let's say more than 70 degrees Celsius. Sekiranya dia ada gene yang dekat dalam plasmid ini, maksudnya sekarang bakteria ini secara keseluruhannya dia boleh hidup dekat kawasan air panas. Dia boleh hidup dekat kawasan gunung berapi. Di bawah-bawah tu dia boleh hidup dekat kawasan geyser. Tetapi tak semua bakteria macam itu. Dia ada ciri-ciri tambahan yang membuatkan dia hebat. Ciri-ciri hebat itu dari mana? Ia disimpan bukan di dalam primary DNA tetapi di dalam this secondary DNA yang kita panggil plasmid. Tak semua bakteria ada ini. Awak kena faham. Tetapi semua bakteria ada this primary circular DNA. Maksudnya sekarang plasmid ni importantnya adalah untuk survival of the organism. Of course lah, semua jenis sel dia ada plasma membrane, di mana plasma membrane ini adalah membran yang akan control the exchange of substances like gases, nutrient and waste product. Basically, apa-apa yang nak masuk dia kena melalui plasma membrane ini dulu, barulah sama ada dia boleh masuk ataupun tidak. Dia separa telap. Dia yang akan memilih. Kalau air tu of course lah masuk. If let's say certain things yang lebih besar contohnya, maybe tidak boleh masuk. Plasma membrane functionnya. Dan bakteria dia memang ada cell wall. Cuma cell wall dia is made up of peptidoglycan ataupun namanya adalah murine. This one kita tak go into more detail. Saya belajarlah dulu the structure tapi awak tak perlu tahu. Tapi dia ada cell wall made up of peptidoglycan berbanding dengan eukaryotic cell. Contohnya plant cell, dia punya cell wall adalah cellulose. So ini adalah perbezaan yang kita akan tengok. Basically dah nama cell wall dia ibaratnya benteng. Dia nak maintain the shape of bacteria lah and prevent the cell from burst. Kalau air banyak sangat masuk, bakteria ni tak ada cell wall, tidak ada something yang nak menahan air itu, maka bakteria akan meletup lah. Kalau ada something yang tahan, maka tidak meletup. And dia juga ada this rambut fimbriae ini. Fimbriae ini pentingnya untuk dia melekat dekat cell of the host. Contohnya dekat sel di perut dan sebagainya. Fimbriae ini yang penting untuk attachment. Untuk pergerakan bakteria ada this ekor yang dipanggil flagellum. Awak kena faham jangan confuse flagellum. Bakteria juga ada this pilus. Pilus ini untuk conjugation, untuk persenyawaan. Pilus ini sama, dia lebih kurang macam fimbriae tetapi dia memang untuk conjugation, untuk sexual reproduction of bacteria. Tetapi untuk pergerakan dia adalah untuk attachment fimbriae, untuk pergerakan flagellum, untuk conjugation Saya terlupa nak letak point dia. Nanti saya akan edit lah conjugation. Dia adalah pilus. Nanti saya akan explain lebih lanjut. Dan bakteria dah namanya bakteria, dia memerlukan tenaga. Disebabkan dia tidak ada mitokondria yang menghasilkan tenaga dalam eukaryotic cell, dia ada mesosom. Ini adalah satu struktur dekat dalam sel bakteria yang membuatkan dia ada menghasilkan
tenaga, dan tak semua dan bakteria juga kadang-kadang dia ada di kapsul. Inilah yang akan menyebabkan bakteria itu berbahaya ataupun tidak. Kalau dia ada kapsul, bakteria itu memang berbahaya. It cause the microbes pathogeny.